Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bilion terima kasih saya ucapkan kepada seluruh subscriber, viewer saya dalam channel ini. Dan terima kasih yang sudah join member. Dan bagi yang belum, saya mohon belas kasihan bantuan daripada anda. Tekanlah butang subscribe, like, share dan komen banyak-banyak. Serta bagi yang mau jadi member untuk channel ini, saya alu-alukan. Kerana bermula tahun depan kita akan berusaha untuk memberikan goodies, souvenir, giveaway, stickers dan semuanya lah bagi semua member yang bertuah dan terpilih. Okey, kita ingin menjadi suara rakyat bagi Malaysia dan boleh sampai ke telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada orang suruh minta tolong saya supaya ulas beberapa perkara. Ulasan yang pertama yang mereka tanyakan dan minta saya ulaskan ialah, kenapa Anwar Ibrahim sangat ditakuti oleh Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia? Mengapa sebelum ini Mahathir tak mahu serahkan jawatan Perdana Menteri yang dia janjikan kepada Anwar Ibrahim ketika era Pakatan Harapan menang dulu memerintah selama 22 bulan sehingga tumbangnya Pakatan Harapan. Yang pertama yang mereka ingin saya ulas. Yang kedua yang mereka ingin saya ulas ialah, apakah sebenarnya di sebalik peletakan jawatan Tun Mahathir daripada Pejuang? Kenapa sekarang dia meletak jawatan? Kenapa sekarang dia mahu melepaskan dan nampak gaya seperti mahu bersara daripada politik? Dan bukan dulu. Bukan sebelum Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dua perkara ini yang dimohon oleh subscriber untuk saya ulas. Baik. Ulasan untuk yang pertama tadi. Ada ramai tanya kepada saya, kenapa Mahathir takut Anwar Ibrahim? Pertama sekali saya ingin buat dulu naratifnya. Naratifnya dulu bagi mereka yang tak tahu. Bagi yang tahu baguslah. Dulu Perdana Menteri adalah Tun Mahathir Mohamad. Timbalan Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kebetulan pada waktu itu Menteri Keuangan pada ketika itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tahu Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan paling banyak menyimpan rahsia negara. Kedua-dua ini adalah watak yang benar-benar akan menyimpan rahsia negara. Pada masa yang sama, kedua-dua watak ini jugalah yang paling berahsia, maksudnya paling menyimpan rahsia satu sama lain. Kita tahu ketika mereka mengangkat sumpah di hadapan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, mereka kena bersumpah taat setia dan sumpah simpan rahsia. Kerana itu banyak rahsia yang Anwar tahu, yang Mahathir tahu, yang Menteri Keuangan tahu, yang Perdana Menteri tahu, yang timbalan Perdana Menteri tahu, tetapi itu rahsia dan tidak boleh dibocorkan, sehinggalah jika dibenarkan oleh Mahkamah Perundangan Malaysia diluluskan di peringkat yang sepatutnya dinya klasifikasi, maka rahsia itu boleh dibocorkan kepada umum menjadi
dokumen tatapan umum dan bukan lagi rahsia. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana rahsia ini ada di tangan Anwar Ibrahim, dan kita sudah tahu sekarang ini Tun Mahathir sudah mula menyalak. Tun Mahathir sudah mula buka suara nak hentam, nak malukan Anwar Ibrahim, mulai membuka aib Anwar Ibrahim sekali lagi. Tetapi sebenarnya ada perkara yang Mahathir amat takut kalau Anwar bocorkan. Kerana Anwar berada di situasi di mana dia ada kuasa, dia ada kuasa dan dia berada di jawatan yang membolehkan Anwar Ibrahim di dalam situasi yang mempunyai kelebihan. Dia boleh korek sebagai Perdana Menteri. Tidak mustahil, banyak betul perkara yang Mahathir tersilap dalam kurungan, tersilap langkah, tersilap urus, tersilap buat atau tersilap simpan yang Anwar boleh ketemui. Dan kalaulah Anwar ini berhati busuk dan mempunyai dendam seperti yang selalu didakwa oleh orang-orang Anwar, bahawa Mahathir berhati busuk, berdendam dan mau supaya memastikan Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri. Kalau Anwar seperti itu, bila-bila masa dia boleh seret Mahathir ke mahkamah dengan bukti yang dia mungkin akan jumpa nanti. Inilah pertama yang sangat ditakuti oleh Mahathir pada pendapat saya. Di sini jugalah Anwar Ibrahim boleh menamatkan segala permainan, segala lakonan, segala konspirasi, segala komplot, apapun konspirasi yang pernah mungkin terjadi. Anwar Ibrahim juga kalau dia mau, dia boleh hidupkan semula siasatan untuk kes forex ketika era Tun Mahathir. Dia boleh juga hidupkan pelbagai lagi kes-kes misteri di dalam kerajaan Malaysia era Mahathir, termasuklah perjanjian MA63, perjanjian Sabah Sarawak dan Malaysia. Di sini Anwar Ibrahim mempunyai kuasa kalau dia mau untuk membongkar semua kemungkinan. Kalau ada salah laku, kalau ada yang perlu dipertikaikan dalam keputusan-keputusan Tun Mahathir berkaitan dengan perjanjian Malaysia 1963 yang sampai sekarang masih lagi diharapkan akan kembali semula ke Sabah dan Sarawak 100%. Ditambah pula banyak pendedahan terutamanya daripada orang yang takut balik Malaysia sekarang ini, Raja Petra Kamarudin. Pendedahan dia tentang kononnya banyak salah laku Mahathir dalam era dia mentadbir negara berkaitan dengan MA63, berkaitan dengan PTI di Sabah, berkaitan dengan projek-projek IC, berkaitan dengan banyak lagi lah dia punya pendedahan. Walaupun semua itu belum tentu kebenaran,
Tetapi Anwar Ibrahim kalau dia mau, dia boleh laksanakan siasatan semula. Dia boleh untuk mencadangkan semula supaya siasatan itu dilakukan sampai mungkin boleh juga sehingga wujudnya siasatan diraja atau RCI. Itu mungkin sebab Mahathir takut Anwar Ibrahim. Untuk ulasan yang kedua, itu ulasan pendapat pribadi saya setelah saya baca banyak benda, kait-kaitkan satu sama yang lain. Itu kemungkinan. Tapi saya harap tidak adalah berlaku begitu. Dan saya harap Anwar Ibrahim bukan begitu. Saya harap dia tidak terikut-ikut dengan politik murahan, politik yang jahat, politik busuk hati, politik khianat dan politik penipuan. Kita harap Anwar dapat belajar daripada kesilapan Perdana Menteri yang sebelumnya. Okey, ulasan yang kedua. Apa sebenarnya di sebalik Mahathir letak jawatan sebagai pengerusi GTA, pengerusi pejuang? Yang ini saya tidak mau ulas, tapi saya buat persoalan sahaja. Persoalan perlu dijawab oleh Mahathir. Adakah Mahathir letak jawatan daripada pejuang dan GTA kerana dia dapat rasa bahawa dia mungkin berisiko untuk diseret ke mahkamah? Itu persoalan dia. Kerana mungkinkah persoalannya, mungkinkah akan ada banyak kes-kes yang bakal terbongkar tak lama lagi. Baru 2 bulan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Mungkinkah dengan peletakan jawatan Mahathir ini sebenarnya dia ingin menyelamatkan pejuang daripada terpalit dengan kesnya nanti kalau dia tiba-tiba diseret ke mahkamah? Itu persoalan. Kita minta nanti, kita harap-harap ada yang tampil untuk menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Saya ingin ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua yang beragama Kristian yang menyambut Hari Natal, dan kepada semua rakyat Malaysia selamat Tahun Baru. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe. Bye.